السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izinnya kita dapat meneruskan perbincangan kita pada pagi ini, sambungan daripada kuliah ataupun topik pada minggu yang lepas, iaitu berhubung dengan salat jama' dan qasar. Jadi insya-Allah dalam siri yang kedua ini kita akan membincangkan tentang salat yang kedua. Pada minggu yang lepas kita berbincang tentang salat jama', iaitu menghimpunkan salat di atas beberapa sebab. Pada minggu ini kita akan meneruskan dengan perbincangan berkaitan dengan mengqasarkan salat. Jadi minggu lepas kita bincang tajuk jama', pada minggu ini kita bincang sedikit secara ringkas berkaitan dengan salat qasar. Qasar yakni memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2. Baik tuan-tuan, untuk memudahkan perbincangan ini, kita akan pecahkan perbincangan qasar ini kepada 2 subtopik. Topik besarnya ialah memendekkan salat. Di bawah memendekkan salat atau mengqasarkan salat ataupun salat qasar ni, dia ada 2 perbincangan yang penting, yang besar, yang perlu kita jelas untuk kita beramal dengannya. Yang pertama, isu jarak yang membolehkan seseorang itu mengqasarkan salatnya. Di bawah tajuk qasar ini dia ada 2 subtopik kecil yang penting. Tuan-tuan kena clear 2 isu ini. Yang pertama, jarak yang membolehkan seseorang itu mengqasarkan salatnya. Jarak apa? Jarak musafir. Makna jarak jauh perjalanan yang seseorang itu dianggap telah bermusafir dan membolehkan untuk dia mengambil rukhsah. Jauh mana dia kena berjalan? Perjalanan yang pada ukuran berapakah yang dianggap sebagai musafir? Karena kita ni boleh dikatakan dalam kehidupan seharian kita melakukan perjalanan yang dekat, perjalanan yang jauh, perjalanan yang sederhana, jauh dan dekat. Maka perjalanan yang bagaimana dianggap seseorang itu bermusafir? Jarak dia. Jarak dia. Yang kedua tuan-tuan hadirin mukminin, selain daripada perbincangan berhubung dengan jarak, perbincangan yang kedua berhubung dengan tempoh masa. Tempoh masa. Berapa lama seseorang itu boleh atau dibenarkan untuk dia mengqasarkan salatnya. Berapa lama dan berapa hari seseorang itu boleh untuk dia mengqasarkan salat dia. Jadi 2 isu yang dibincangkan pada pagi ini. Pertama, berapa jauh. Yang kedua, berapa lama. Selalu orang akan tanya isu tu. Berapa jauh kita boleh qasar? Jauh mana yang kita boleh qasar dah salat ni? Yang kedua, berapa lama kita boleh qasar? Jadi 2 perbincangan itu akan kita huraikan secara ringkas pada pagi ini. Yang mana 2 isu ini dia tidak berkait secara langsung dengan jamak.
Kerana jamak tak timbul isu berapa jauh. Dan jamak juga sebenarnya tidak timbul isu berapa lama. Kerana jamak tidak memerlukan perjalanan. Salah satu saja yang membolehkan kita jamak tu musafir. Tapi banyak lagi sebab yang bolehkan kita jamak. Dia tak berkait sangat, dia tak bergantung sangat kepada kena musafir. Demikian juga berapa lama jamak ni kita boleh jamak. Jamak ni bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Orang yang sakit sehingga dia sihat. Orang yang dalam kesulitan, masyaqqah, sampai hilang kesulitan tu, jamak lah berapa lama pun. Itu apa yang kita telah bincangkan dalam kuliah yang lepas. Walau bagaimanapun tuan-tuan, untuk mengkasarkan salat, untuk memendekkan salat, dia perlu memenuhi dua piawaian utama, iaitu piawaian yang pertama jarak, yang kedua dia kena tahu berapa lama dia boleh dia boleh qasar. Dia boleh qasar. Baik. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memudahkan tuan-tuan ingat dan tuan-tuan buat catatan, pertama, dalam penentuan jarak, jauh mana, berapa jauh kita boleh qasar, untuk memudahkan kita faham apa yang disebut oleh para ulama berdasarkan kepada pandangan-pandangan yang ada, iaitu tidak ada, bagi mudah faham dulu, tidak ada satu pun hadis yang sahih menetapkan jarak qasar. Tidak ada walaupun satu hadis, walaupun satu yang jelas, yang sahih. Tak apalah jelas tu satu bab, sahih tu dulu. Tak ada. Dalam menetapkan berapa kadar jarak, jauh mana baru boleh qasar, tak ada. Bagi faham waktu dulu. Bila kita faham waktu, menunjukkan apa? Apabila tidak ada satu hadis yang jelas, yang sahih, yang kuat, maka akan timbullah perbezaan pendapat. Kalau Nabi sebut jelas dan hadis itu sahih, mudah. 100 km hampa kasar, tutup buku, tak ada perbincangan dah. 100 km hampa kasar. Ataupun sebut 10 marhalah boleh kasar. Kalau ada hadis yang sahih, yang sarih, yang jelas seperti itu, maka tak ada perbincangan ataupun tidak ada perbezaan lah. Yang timbul perbezaan ini kerana apa? Kerana tidak ada walaupun satu hadis yang sahih menetapkan berapakah jarak seseorang itu boleh mengqasarkan salatnya. Jadi bila tak ada ni menyebabkan berlaku perbezaan pendapat, berlaku pandangan-pandangan yang begitu banyak. Maka bila timbul perbezaan dan pandangan ini, maka tidaklah menjadikan seseorang itu wajib untuk dia berpegang kepada satu pendapat sahaja. Bahkan ada di kalangan ulama yang mengatakan apa? Ada pandangan di kalangan ulama yang mengatakan lebih kurang 20 pendapat. 20 pendapat tentang jarak. Ada 20 pendapat jarak. Jauh ni boleh, jauh ni boleh, jauh ni boleh, jauh ni boleh. Jauh mana tu? Ada lebih kurang 20 pandangan. Jadi sebab itu kalau kita tengok, dengar ada 2-3 pendapat yang kata, dia kata pi Langkawi boleh lah. Dia kata pi Jitra pun boleh. Ada yang kata kena lepas Sungai Petani baru boleh. Sungai Petani ke atas. Benda tu biasa bagi orang mengaji, bukan satu benda yang pelik dan mengejutkan, kerana semuanya ada pandangan dan pendapat serta ada hujah masing-masing. Jadi tak payah dia buat perak. Yang buat perak ni yang jenis tak mengaji.
Kawan tu pi jitra jamak qasar. Uish. Jitra hang qasar dah. Yang ni yang jenis pi jemaat minggu sekali je. Hak yang pi seminggu sekali ni dia pelik Tapi kalau orang yang mengikuti kelas pengajian, mendengar perbincangan dan perbahasan di kalangan fuqaha, dia tak pelik Kerana semua itu, bahkan dekat daripada tu pun ada, dekat daripada itu pun ada pandangan dan pendapat di kalangan para ulama. Baik tuan-tuan hadirin mukminin, kerana kenapa timbulnya perbezaan di kalangan para ulama? Kerana tidak ada hadis dan ayat Al-Quran yang menyebut tentang ayat itu umum. Antaranya kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut seseorang itu boleh qasar salat dengan syarat apa? Dia melakukan perjalanan. Nampak? Dia melakukan perjalanan. Kita tengok ayat yang disebut, iaitu surah An-Nisa 101. An-Nisa 101. Jika kamu melakukan perjalanan di atas muka bumi, maka adalah tidak berdosa untuk kamu memendekkan salat. Di dalam ayat ini menunjukkan bahawa seseorang yang berjalan di atas muka bumi, berjalan di atas muka bumi, dia sebut di dalam ayat ini sebut, jika kamu berjalan di atas muka bumi, maka adalah tidak berdosa. Wa idza darabtum fil ard fala junaha alaikum. Apabila kamu melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, maka tidak menjadi suatu kesalahan dan dosa untuk kamu memendekkan salat. An taqsuru minas salah. Untuk kamu memendekkan salat. Baik. Hadirin mukminin, sekarang kita tengok sedikit perbincangan berkaitan dengan jarak. Nak bagi mudah ni, saya akan quote apa yang disebut oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis. Ini lagi mudah untuk tuan-tuan ikut. Keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-42 tahun 2019. Fatwa jarak salat qasar. Fatwa jarak salat qasar. Kita jadikan fatwa sebagai rujukan. Nanti saya bahaslah. Saya akan bincanglah, tapi kita baca fatwa ni bagi mudah dulu. Nanti kita akan tengok bahasan di kalangan para ulama. Baik. Jarak perjalanan seseorang ke destinasi tertentu dibolehkan qasar berdasarkan kepada dua pandangan ataupun penilaian berikut. Berdasarkan kepada jarak, iaitu lebih kurang 80 km. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis yang menyebut kata kena 80 km tu. Ini berdasarkan pada pandangan-pandangan yang mungkin berdasarkan riwayat-riwayat yang umum. Maknanya bukan secara sarih lah. Mungkin dia ambil Nabi berjalan jarak tu, Nabi berjalan jauh tu, dia ambil daripada kefahaman di situ. Dia ambil kepahaman di atas jarak tu. Okey, Nabi berjalan ke situ, pi ke situ, dia qasar. Mungkin dia ambil pemahaman tu, dia kata 80 km. Ini berdasarkan kepada pandangan jumhur di kalangan ulama. Jadi majoriti kata apa? 80 km. Majoriti kata 80 km. Tanya 10 orang ustaz, 9 dia kata kena lebih pada 80. Artinya dia pegang pandangan jumhur. Seorang kata tak semestinya 80. Dia pun bukan sesat juga, ada pendapat juga, kan? Okey, namun terdapat riwayat daripada Ibn Abbas. Dapat riwayat Ibnu Abbas yang mengambil kira jarak antara Mekah dengan Taif dan Mekah dengan Jeddah. Ini adalah pandangan dan riwayat daripada Ibnu Abbas yang mengambil kira jarak di antara Mekah dengan Taif dan Mekah dengan Jeddah. Maka keluarlah pandangan yang mengatakan 80 km. Baik. Itu apa yang menjadi hujah bagi kumpulan jumhur yang mengatakan mesti 80 km ke atas lah. Mana kurang daripada tu, tuan-tuan faham tak? Tak boleh. Jadi kita tak payah bertengkar isu ni. Kita tak payah pening, tak payah kalut. Siapa yang nak pilih bawah pada 80? Sagi pandangan yang kedua, tak ada masalah.
Siapa yang nak pilih lebih pada 80, dia kalau perjalanan dia lebih pada 80 km, barulah dia akan ambil rukhsah tersebut. Barulah dia ambil rukhsah tersebut. Tapi kita nak kena bagi clear juga. Katalah kita ambil 80 km. Kalau kita pegang 80 km, ia bukan bermaksud lepas 80 tu baru boleh qasar. Sekali dia keliru pula. Kalau kita ambil pandangan 80 km, 80 km sampai mana? Kangak pergi mana? Kangak pergi Sungai Petani. Okey. Mudah kita ambil Sungai Petani. Kalau kita pegang, sekarang ni katalah kita pegang pandangan jumhur 80 km. Bukan bermaksud sampai Sungai Petani baru boleh qasar. Dia kata, hang nak pergi mana? Aku nak pergi Sungai Petani. Oi, hang boleh qasar lah. Itu betul. Tapi bila dia boleh qasar? Bila dia keluar daripada rumah dia. Artinya tak sampai 80 dia dah boleh qasar. Katalah rumah dia di Seriak, dia bertolak sampai di Bok Mali, dia dah boleh qasar. Mana boleh qasar? Baru berapa kilometer? Yang ni dia pergi keliru. Yang membolehkan qasar itu adalah dia nak pergi mana. Nak pergi mana? Aku nak pergi Changlun. Boleh qasar? Tak boleh. Changlun tak boleh. Itu maksud 80 km tadi. Nak pergi mana? Sungai Petani. Sampai datang Alok Ustaz, kawan dia kata, jom kita mayang lu, kita jamak qasar siap-siap. Mana boleh? Baru Alok Ustaz, kita ngelepas Sungai Petani baru boleh. Yang ni dia keliru. Yang ni keliru. Bukan kata Alok Ustaz, sebelum tu lagi. Artinya, tapi dia nak pergi Penang. Dia nak pergi Penang. Azan Zuhur, dia kata kat bini dia, di rumah duk siap-siap barang. Bang lah, dia jamak qasar siap-siap. Bini kata, jamak qasar siap-siap senang, saya tak kena berhenti lah. Tak boleh lah. Pasal masih di rumah. Dia kena keluar dulu. Artinya dia keluar pergi luar daripada qaryah dia. Lepas tu dia pun keluar sampai tang masjid mana-mana. Dia kata jom. Bini kata tak boleh bang, tak sampai lagi. Bini dia keliru. Tuan-tuan faham tak? Baik. Jarak yang membolehkan kita qasar tu mesti 80. Tapi untuk kita mengqasarkan salat tu apabila kita keluar daripada rumah kita. Demikian juga bila kita nak balik. Katalah kita dah pergi Penang 2-3 hari, kita nak balik mai. Bila kita balik mai, dia kata abang, sampai datang ayat hitam, tembayang siap-siap lah. Sekali balik kita boleh rehat. Tak boleh. Kita dah kurang 80 km daripada rumah kita. Tak timbul lah isu kurang tu pasal kita balik daripada Penang yang lebih daripada 80 km tadi. Sampai bila? Sampai kita tidak jejak kaki ke rumah kita. Nampak? Itu apa yang disebut oleh para ulama. Baik. Kita sambung. Pandangan yang kedua berdasarkan kepada uruf yang mengambil kira. Yang ni yang berlaku keluasan. Iaitu apa dia? Pandangan yang kedua ni dia tak pegang 80 km. Dia pegang apa? Dia pegang pada uruf negeri atau tempat itu yang seseorang itu dianggap musafir. Katalah kita di Kangak ni, orang-orang Kangak ni, uruf kita yang dianggap satu perjalanan tu jauh. Al-'adah muhakkamah. Uruf ni dia boleh menjadi hukum. Artinya apa? Mungkin pada pandangan kita pergi Jitra ke, pergi Al-Ustaz ke dianggap musafir. Pergi Langkawi tu dianggap musafir. Saya ingat pergi Langkawi lebih pada musafir. Uruf kita dianggap satu perjalanan tu jauh. Maka
jika kita mengambil pandangan yang kedua, tidak ada had jarak tertentu, tidak ada jarak had tertentu, melainkan dia balik kepada uruf. Ini ialah pandangan minoriti di kalangan ulama, seperti yang dinyatakan dalam fatwa kita ni. Beberapa ulama antara yang terkini ataupun yang masih hidup, yang terkenal, yang menyokong pandangan ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia berpandangan tidak semestinya 80 kilometer. Sebut nama lain mungkin tuan-tuan tak kenal, sebut Qaradawi mungkin kenal, kan? Walaupun dia kurang daripada 80. Nampak? Okey. Jadi kalaulah kata tuan-tuan tak tahu nak tentukan. Kalau dia kata syok tak tahu nak tentukan macam mana ni, jauh ke, boleh pakai ke, maka tuan-tuan pegang hak 80 tu, senang lah, kan? Senang. Baik, hadirin mukminin, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jarak. Jadi jelas, ada satu dia pegang 90, 80, satu lagi tak pegang, bebas, kan? Dia tak meletakkan, balik kepada uruf. Baik, boleh. Jadi siapa yang dia selesa dengan 80 ke atas, 80, 82 marhalah tu pun khilaf juga. Ada 80, ada 85, ada 90. Tak apalah, ambil lah paling kurang 80. Maka siapa yang 80 ke atas, qasar salat dia. Siapa yang kurang 80, tak boleh perjalanan dia. Siapa yang tak mau pegang pandangan itu, yang memilih tidak ada had, bagi dia itulah dianggap perjalanan jauh. Contoh dia sembang kawan dia, jauh. Boleh kata ramai kata jauh, maka dianggap jauh. Dan selalunya orang katanya, contoh berjalan gawi, merentasi lautan, samudra, walaupun kurang daripada 80 km. Orang katanya, piu pari. Ada apa ni yang pergi? Maksudnya pada pandangan masyarakat, itulah satu perjalanan yang dianggap musafir. Beli kasut baru, beli baju baru, nak pergi Langkawi. Orang tak beli baju baru, nak pergi Kangang. Mangkit awal nak pergi mana? Nak pergi Kangang. Tak, orang tak buat panggil lagi. Pergi sarapan awal, pergi sarapan di Merkit. Pakai elok makan awal, tengok apa semua kan. Nak pergi mana ni? Mau nak pergi berjalan mana? Tak, kami nak pergi Padang Bohong. Nampak? So pada pandangan dianggap jauh. Sekarang tuan-tuan, kita tengok pula perbincangan berkaitan tempoh bilangan hari. Tempoh bilangan hari. Yang ni lagi panjang, kan? Panjang sikit daripada yang atas tadi. Baik. Jumhur para ulama, majoriti ulama. Ini kita pecahkan kepada majoriti dengan minoriti. Jumhur ulama berpandangan bahawa jika seseorang itu berniat untuk tinggal di suatu tempat melebihi 4 hari, maka dia tidak boleh mengqasarkan salatnya. Ini pandangan majoriti, jumhur mazhab. Artinya pandangan mazhab mana? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Majoriti kata 4 hari. 4 hari ni maksudnya apa? Dia mesti kurang daripada 4 hari. Yang duk jadi tu, dia pergi seminggu. Isnin jamak dan qasar, Selasa jamak dan qasar, Rabu jamak dan qasar, Khamis tamam, Jumaat tamam. 3 hari. Pasal apa yang takat 3 hari? 3 hari je boleh jamak. Yang ni yang tak faham, tapi buat faham. Kalau dia duduk 7 hari, dia duduk 5 hari, dia boleh qasar tak? Dia boleh qasar tak?
Tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Tuan-tuan, saya tanya, haji nak pergi mana ni? Saya ustaz minta maaf tak boleh pergi kenduri ustaz ni. Pasal saya nak pergi KL rumah anak berapa hari? Nak pergi 5. Saya nak pergi. Esok saya nak bertolak, duduk sana 5 hari. Lepas tu insya-Allah hari ke-6, hari ke-7 tu saya balik mai. Haji ni hanya boleh jamak qasar on the way dengan on the way back. On the way go and on the way back. 5 hari dia di rumah anak dia tu, dia tak boleh langsung jamak dan qasar, dia kena semayang penuh. Kerana dia bukan musafir, dia mukim. Dia dianggap duduk di situ. 5 hari itu bukan musafir ya. Oh, tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Dia berkata 3 hari. 3 hari tu 3 hari tempoh pi. Pi berapa hari haji? Tak dan juga ustaz. Saya pi tak lama. Pi hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, Khamis balik ya. 3 hari ya. Saya pi 3 hari ya. Hari Khamis saya balik. Tiket pun beli dah. Dia ni boleh. Pasal dia duduk di situ berapa hari? Dia duduk berapa hari? Dia duduk kurang daripada 4 hari. Ini adalah pandangan yang disebut oleh jumhur ulama. Nampak? Dia tak boleh lebih pada 4 hari. 4 hari itu bukan 4 hari boleh jamak. Dia duduk di situ tu berapa hari? Mudahnya macam tu ya. Jadi tuan-tuan nak kata dia boleh tak boleh jamak ni, tuan-tuan tanya berapa hari? Berapa hari duk? Wih, lama saya tak pi. 2 tahun ni PKP tak pi. Anak sodok lama sikit. Seminggu duduk situ. Seminggu. Pi pun dah sehari dah. Balik pun sehari dah. Makna berapa hari? 5 hari. Tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Tuan-tuan faham? Yang orang duk buat, Isnin jamak qasar, Selasa jamak qasar, Rabu jamak qasar, masuk hari keempat dia mayang tamam. Dia faham 3 hari awal. Bukan 3 hari awal, salah. Tak ada siapa sebut. Mazhab Syafi'i pun tak kata lagu tu. Mazhab Syafi'i kata duduk tak lebih pada 4 hari. Maksudnya 3 hari. Lepas daripada tu, maksudnya kalau dia nak duduk di situ 5 hari, dia tak boleh langsung. Dia bukan lagi musafir. Ini pandangan majoriti apa yang disebut dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jika seseorang itu berniat untuk menduduki sebuah negeri yang dia pergi ke situ melebihi 4 hari, maka dia tidak diharuskan qasar salatnya kecuali hari datang dan hari balik, seperti yang disebut di sisi mazhab Syafi'i. Hari pergi hari balik boleh. Tuan-tuan dapat? Lepas tu dia kata yang kita nak buat ni mazhab apa? Mazhab yang hari pertama buat, hari kedua buat, hari ketiga buat, hari keempat tak buat, hari kelima tak buat. Yang ni dia panggil mazhab sendiri. Okey, manakala pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua dia pegang apa? Mazhab Hanafi. Juga disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri. Mazhab Hanafi terus esok hari Ahad semua jadi Hanafi belakang. Dia kata Hanafi ni macam okey tu. Mazhab Hanafi dan juga disokong oleh pasal apa kita kata mazhab Hanafi dan juga disokong oleh Sufyan Ats-Tsauri? Kerana tuan-tuan, kita masyhur 4 mazhab. Abu Hanifah mazhab Hanafi, Maliki mazhab Imam Malik bin Anas, Syafi'i mazhab Imam Muhammad bin Idris, dengan mazhab Hanbali mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah ni bukan nama dia. Kalau kita pergi 4 mazhab ni yang paling besar dalam dunia orang Islam ni, Nu'man bin Thabit. Nama dia Nu'man bin Thabit. Terkenal dengan gelaran Abu Hanifah. Okey. Kemudian dia ada Malik bin Anas. Kemudian dia ada Muhammad bin Idris. Kemudian dia ada Ahmad bin Hanbal. Ini imam-imam yang 4 tu. Al-Madhahib Al-Arba'ah. 4 yang 4 tu. Tapi dia ada juga mazhab lain. Mazhab Laits bin Sa'ad. Dia ada mazhab dia. Dia ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Dia ada mazhab Al-Auza'i. Di mazhab mana ni? Yang ni mazhab yang dah terpadam. Pasal apa terpadam? Dia tak ada orang yang nak bawa mazhab tu. Jadi pasal itu kadang-kadang bila kita sebut pandangan tu, artinya selain daripada pandangan mazhab yang 4. Hanafi
dia kata apa? Dia kata, jika seseorang itu berniat untuk duduk di suatu tempat selama 15 hari, maka dia tidak dibenarkan untuk qasar. Dia 15 hari. Yang tadi 4 hari ke bawah, yang ni 15 hari ke bawah lah. Maksudnya lebih pada 15 tak boleh. Yang ni boleh. Nak pergi lama mana? 2 minggu. Lepas tu tak ada jamaah? Tak. Saya sekarang Ustaz, lama dah tinggal Syafi'i ni. Saya daripada 2001 tu Hanafi. Okey nampak? Dia berkata bila keluar, saya tak pernah keluar. Pasal saya tak pernah masuk. Seseorang yang nak keluar mesti masuk. Kita akan tanya bila dia masuk, sebelum dia umum nak keluar. Kan? Nampak? Baik, manakala pandangan yang ketiga, pandangan sebahagian daripada kalangan ulama, iaitu pandangan yang disandarkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Seseorang musafir itu boleh mengqasarkan salatnya selagi mana dia tidak balik ke rumahnya, jika dia berniat untuk duduk di tempat tersebut walaupun dalam tempoh yang panjang. Pandangan yang disandarkan kepada Al-Hasan Al-Basri juga ada riwayat daripada Qatadah yang dia kata tidak terikat dengan tempoh masa. 4 hari, 15 hari, satu lagi tak ada hari. Ini pandangan Al-Hasan Al-Basri dan juga ada disandarkan kepada Qatadah. Okey. Kita tak baca semua, kita baca sikit lah. Sekarang kita ambil, so dia ada 3. Kita kena baca ni, wajib. Tapi tak tahu, saya baca 1 ya. Kita kena baca 3. Dalil-dalil geng 3 hari. Adil lah. Geng 3 hari ni pun bukan syarat sehari 2, lepas tu buat keputusan 3 hari. Tak, daripada dalil. Dalil-dalil geng 3 hari, kumpulan 3 hari, jumhur. Dalil-dalil geng ataupun kumpulan 15 hari dengan dalil-dalil yang tak ada hari. Tiga-tiga ni ada dalil. Dan dia mengambil masa panjang lah untuk kita nak bincang. Tapi saya tahu tuan-tuan semua, subuh ni tak bolehlah kita nak panjang-panjang sangat. Saya ambil 1 dulu, nanti kita sambung. Kita ambil dalil 4 hari. Okey, dalil 4 hari. Jumhur di kalangan para ulama, mari kita tengok. Antaranya daripada Jabir, daripada Abdullah bin Abbas. Ini dalil yang pertama. Golongan jumhur yang mengatakan tidak lebih daripada 4 hari. Hadis Jabir, hadis Abdullah ibn Abbas, bahawa Nabi SAW pernah datang ke Mekah pada waktu subuh 4 Zulhijjah. Baginda duduk di situ pada hari keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Keempat, kelima, keenam dan ketujuh Zulhijjah. Dan salat subuh pada hari ke-8. Lalu baginda pergi ke Mina dan baginda qasar salat sepanjang tempoh tersebut dan baginda telah berniat untuk duduk di situ. Berdasarkan hadis ini, ulama-ulama di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i dan juga di sisi mazhab Maliki, bahawa seseorang musafir jika duduk di satu tempat selama 4 hari atau kurang, tidak dikira hari datang dan hari balik, maka dibolehkan qasar. Jika lebih daripada itu, maka hendaklah dia salat tamam. Ini berdasarkan hadis yang Jabir yang Ibnu Abbas tadi, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Tapi ada Nabi sebut tak? Nabi sebut tak? Itu hanya berdasarkan perbuatan Nabi. Masih ada ihtimalat, kemungkinan. Sagi yang geng 15 dan geng tak ada hari akan jawab balik. Nampak? Tapi ada tak riwayat yang dia kata Nabi pernah ke Mekah pada waktu subuh 4 Zulhijjah. Kemudian duduk di situ pada hari keempat, kelima, keenam dan ketujuh. 4 hari. So, apa yang disebut di sisi mazhab Syafi'i, itu dalil yang pertama. Baik, kemudian kita tengok pula hadis riwayat Imam Muslim daripada Ala bin Hadrami. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, bagi seorang yang berhijrah boleh duduk 3 hari di Mekah selepas habis ibadatnya. Nabi kata apa? Bagi orang yang berhijrah boleh duduk di Mekah selama 3
hari selepas habis ibadatnya. Seakan-akan baginda memaksudkan lebih daripada 3 hari tak boleh. Tapi ini bukan musafir, ini apa? Ini bukan musafir, ini apa? Hijrah, muhajir. Nampak? Ini orang yang berhijrah, bukan orang yang musafir. Tapi ada tak sebutan 3 hari tu? Ada. Tapi bukan kepada orang musafir. Kemudian tuan-tuan, dalam riwayat lain Nabi kata apa? Seseorang yang berhijrah ni maksudnya dia pergi mana? Daripada Mekah pergi Madinah, lepas tu dia asal Mekah pindah duduk Madinah, dia panggil muhajir, orang yang berhijrah. Lepas tu dia buat Mekah, dia buat haji di mana? Dia buat haji di mana? Di Madinah. Di Mekah. Jadi artinya dia Mekah pergi Madinah, kira Madinah. Balik mai Mekah, dia kira musafir. Tapi Nabi sebut muhajir. Nabi kata apa? Boleh duduk di Mekah selepas habis ibadat haji selama 3 hari. Nabi kata boleh duduk di Mekah lepas habis ibadat haji 3 hari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, hadis yang kita baca ini ialah orang yang berhijrah daripada Mekah sebelum pembukaan kota Mekah. Adalah haram bagi mereka bermustatin di Mekah dan duduk di situ. Mereka diharuskan untuk berbuat demikian jika disambung dengan melakukan haji dan umrah, atau duduk di situ selepas ibadat mereka selama 3 hari dan tidak boleh lebih daripada 3 hari. Berdasarkan hadis ini, duduk di satu tempat selama 3 hari tidak dianggap bermukim. Duduk di satu tempat 3 hari tak dianggap bermukim, tetapi dianggap musafir. Jika seseorang berniat musafir untuk duduk di satu negeri selama 3 hari. Satu orang musafir, dia niat nak duduk 3 hari, tidak termasuk hari dia pergi dan hari yang dia balik, dibolehkan baginya rukhsah dengan dia mengqasarkan salat, berbuka puasa, dan mereka tidak dianggap mukim. Berdasarkan hadis muhajir 3 hari tadi. Dapat? Boleh. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ketiga daripada Aslam Maula Umar, bahawa Umar menziarahi orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi di Madinah dan duduk di sana selama 3 malam bagi memenuhi segala urusan mereka. Tiada langsung di antara mereka yang duduk lebih daripada 3 malam. Ini Umar pergi kepada Madinah, duduk 3 hari. Dia pun ambil tempoh Umar duduk 3 hari. Tu pun hanya secara faham, bukan secara jelas. Umar duduk berapa hari? 3 hari. Jadi 3 hari boleh, kan? Okey. Maka kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sesiapa yang berniat untuk duduk, siapa yang ada niat untuk duduk di suatu tempat selama 4 hari, maka dia hendaklah menyempurnakan salat dia. Siapa yang niat nak duduk 4 hari ke atas, dia hendaklah menyempurnakan kesemua hari itu salat dia. Yang mana bermula daripada hari pertama. Nak duduk berapa hari? 7. Kena semayang tamam penuh semua. Kerana lebih daripada 4 hari. Baik. Sebab itu di sisi mazhab Syafi'i dia kata apa? Perbuatan Umar tadi, asar Umar tadi menunjukkan 3 hari saja dianggap musafir. Lepas tu hadis yang berikutnya, last. Seseorang musafir berhak menjadi tetamu berapa hari? Nabi suruh kita layan tetamu berapa hari? 3. Lepas tu cari roti canai ke diri. Hari pertama mai kita jamu nasi kerabu, hari kedua mai kita jamu roti canai, hari ketiga mai kita jamu nasi kandak, hari keempat makan roti kering. Betul tak? So depa ambil faham tu lah. Nabi kata tetamu tu 3 hari. Hari yang keempat bukan lagi tetamu. Dia kata itu isyarat musafir 3 hari. Semua hadis-hadis tadi ni, hadis yang pertama yang Nabi duduk di Mekah tu, yang masuk subuh Zul 4, 5, 6 tu, 7 tu, hadis yang kedua semua tu tak clear tak? Hadis tu tak clear. Cuma ada tak riwayat yang menetapkan 4 hari 3 hari ni? Ada tak? Ada.
Yang tadi Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga athar Umar yang disebut oleh Al-Baihaqi, dan juga pandangan-pandangan di sisi ulama. Artinya ada dalil. 3 hari itu bukan pandangan, tapi ada dalil. Maksudnya pendapat yang disokong oleh dalil. Cuma dalil-dalil itu macam tadi lah, ada kemungkinan lain. Nampak? Okey, jadi cukup dekat tu. Nanti kita bahas pula geng yang kata 15 hari dan kumpulan yang kata tak ada hari. Kan? Cukup dekat tu dulu tuan-tuan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.